saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pada era globalisasi ini, media sosial sebagai sumber maklumat utama, namun ia turut melahirkan budaya perkongsian pantas tanpa semakan yang akan menjejaskan kesahihan fakta. Fenomena ini bukan sahaja mendedahkan masyarakat kepada manipulasi dan fitnah, malah berisiko menggugat keharmonian komunikasi sosial. Bagi mendepani cabaran ini, pendekatan holistik diperlukan melalui pemerkasaan perundangan serta pengenalan konsep tabayun digital, iaitu inovasi yang mengintegrasikan nilai etika dengan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI untuk menapis maklumat secara sistematik. Tuntasnya, kuasa di hujung jari perlulah diiringi dengan kewarasan akal dan accountability individu bagi memastikan kebenaran sentiasa mengatasi kepalsuan dalam kecanggihan teknologi masa kini. Budaya penyebaran maklumat tanpa semakan merujuk kepada perbuatan berkongsi maklumat tanpa melakukan proses tabayun. Konsep tabayun bermaksud mencari, meneliti, menyemak dan memastikan kebenaran sesuatu perkara sebelum menyebarkan maklumat. Tabayun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam berhati-hati dengan maklumat yang dibawa oleh pihak yang tidak dipastikan kebenarannya. Tanpa tabayun, maklumat dengan mudah boleh menjadi fitnah yang boleh merosakkan maruah individu, keluarga dan masyarakat. Budaya menyebar maklumat tanpa semakan juga adalah satu dosa dan maksiat lidah atau jari di media sosial. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri. Slide ini menerangkan ciri-ciri budaya penyebaran maklumat tanpa semakan dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Yang pertama ialah masyarakat lebih mementingkan kepantasan menyebarkan berita berbanding memastikan kesahihan berita tersebut. Dan akibatnya berita palsu ni mudah tersebar dan boleh menimbulkan kekeliruan antara masyarakat. Dan selain itu, ramai pengguna media sosial ni tidak menilai kredibiliti sumber sebelum mempercayai sesuatu maklumat. Mereka ni, individu dan masyarakat pengguna media sosial, mereka mudah menerima dan berkongsi berita tanpa usul periksa. Seterusnya, terdapat juga sikap mengabaikan etika dan konsep tabayun kerana setengah individu dan masyarakat berkongsi maklumat mengikut emosi dan pendapat sendiri. Tambahan pula, algoritma media sosial lebih mengutamakan kandungan yang popular dan sensasi, menyebabkan maklumat palsu lebih cepat tular. Contohnya, berita-berita sensasi tentang selebriti, politik dan lain-lain lagi. Akhir sekali, ada setengah pihak yang salah faham tentang kebebasan bersuara sehingga menyebarkan maklumat yang palsu dan menyebabkan fitnah. Dan dorang menyebarkan semua ni tanpa dorang memikirkan kesan terhadap masyarakat serta negara. Saya akan membentangkan kesan terhadap budaya penyebaran maklumat tanpa semakan. Kesan ini dibagi kepada 3. Yang pertama, individu, kedua, masyarakat, dan ketiga, negara. Bagi individu, ia akan menjejaskan kredibiliti dan kepercayaan orang lain terhadap diri sendiri dan dianggap tidak bertanggungjawab kerana menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Seterusnya, ia berisiko terlibat dalam dosa fitnah dan perbuatan yang tidak bermoral dan akan menghadapi tekanan emosi, rasa bersalah dan mendapat kecaman daripada para masyarakat. Yang kedua, bagi masyarakat, ia akan menjejaskan keharmonian dan perpaduan sosial dan menyebabkan salah faham, ketegangan dan perpecahan. Seterusnya, menggalakkan budaya fitnah, spekulasi dan berita sensasi. Akhir sekali, meningkatkan dan ketakutan dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, akhir sekali, negara. Ia mengganggu kestabilan dan keselamatan negara dan akan juga menyebabkan huru-hara dan ketidaktenteraman awam. Seterusnya, menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa
dan akan mengurangkan keyakinan pelaburan dan menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, kita beralih kepada cara menangani budaya penyebaran maklumat tanpa semakan. Yang pertama adalah apabila kita menerima sebarang berita yang diragui kesahihannya, jangan kita terus berkongsi pada ahli keluarga atau kawan-kawan. Kita boleh menyimak info maklumat yang didapati di laman sesawang yang dipercayai. Seterusnya, jika kita mendapat sesuatu berita, kita boleh menyimak dahulu kebenaran berita tersebut di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Oleh kerana terlalu banyak berita palsu yang disebarkan, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) telah menubuhkan satu portal bagi menyimak kesahihan sesuatu berita. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan atau masyarakat perlu menyekat laman web palsu atau berusulkan lucah dan seterusnya di bawah pengesahan undang-undang di bawah Seksyen 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1948. Akta ini diwujudkan untuk membendung penyebaran berita palsu. Dan akhir sekali, setiap individu haruslah mengamalkan sifat tabayun yang bermaksud selidik dan teliti sebelum menyampaikan sesuatu maklumat. Jika kita menyebarkan maklumat palsu yang berbentuk aib dan fitnah kepada seseorang, sesungguhnya ia adalah sifat munafik dan sangat dicela dalam Islam. Budaya penyebaran maklumat tanpa semakan semakin membimbangkan akibat perkembangan ICT dan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan WhatsApp. Ramai pengguna menyebarkan maklumat tanpa memastikan kesahihan sumber tersebut dan menyebabkan berita palsu dan fitnah mudah tersebar. Jadi antara faktor utama ialah sikap mementingkan kepantasan, kurang literasi digital dan kelemahan menilai sumber maklumat. Kesan penyebaran maklumat palsu termasuk salah faham, panik, perpecahan masyarakat dan gangguan keharmonian negara. Dalam Islam, konsep tabayun menekankan kepentingan menyemak maklumat berita sebelum menyebarkannya. Semua pihak termasuk pihak kerajaan, institusi pendidikan, media dan masyarakat perlu berganding bahu bekerjasama meningkatkan kesedaran tentang semakan fakta dan penggunaan media sosial secara beretika. Dan kesimpulannya, masyarakat perlu sentiasa mementingkan kesahihan maklumat sebelum berkongsi agar keharmonian dan kebenaran dapat dipelihara.